Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kitab kita ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pada hadis yang ketiga, muka surat 6. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-jannata rawahu Abu Dawud. Daripada Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang perkataan terakhirnya yakni sebelum mati la ilaha illallah pasti masuk ke dalam syurga. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ceritakan kepada kita tuan-tuan tentang yang dikatakan sebagai husnul khatimah, iaitu kematian yang baik. Kematian yang baik ni apa dia? Kematian yang di akhir kalamnya adalah kalimah la ilaha illallah. Kalam yang terakhirnya adalah la ilaha illallah. Nabi kata, Nabi sebut, Nabi kata apa dia? Sesiapa yang di akhir kalamnya, yang di akhir kalimahnya, kalimah yang terakhir yang dia ucap sebelum dia mati, la ilaha illallah, orang ni Nabi kata akan dapat masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Amin amin ya rabbal. Siapa yang kalimah dia di akhir la ilaha illallah akan masuk ke dalam syurga. Sebab tu bukan, tuan-tuan, yang ni bukan kita boleh buat apa dah kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, Pak Long. Kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, pakai tak dapat dah, Pak Long. Senang cakap lagu tu ya, pakai tak dapat dah. Kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, pakai tak dapat dah. Sebab tu orang yang nak dapat kematian husnul khatimah, 5 amalan kena buat. Siapa yang nak mengucap waktu akhir, yang nak mati, nak sebut kalimah la ilaha illallah, yang pertama kata ulama, kena doa amalkan kalimah ni dalam hidup.
Lah ni kita ni dalam kalimah apa yang kita duk amalkan dalam hidup. Sebab tu kalau tanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, dia kata kalimah ni kena baca sekurang-kurangnya 1000 kali setiap hari. Mampu tak? Tak mampu lah. Tak ada siapa yang mampu lagi dekat lah. Dia kata mampu lagu ni Ustaz. Tak ada siapa yang akan mampu. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca. Berapa kali nak baca? 1000 kali. Banyak mana 1000 kali? Darab tolak bahagi ambil lah. 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 kali setiap hari. Ni yang pertama. Boleh buat? Duk angguk haram tak buat. Dah kali boleh pala mengangguk tu 1000 kali. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, kalimah yang kedua ataupun amalan yang kedua kena buat. Nak dapat mati dalam keadaan husnul khatimah, kena rajin bersedekah. Kena rajin bersedekah tuan-tuan ni. Ni tak kita tabung masjid berjalan. Bubuh. Jangan duk bakhil awas tak kena. Bubuh. Tabung masjid berjalan, jolok. Tabung masjid berjalan, jolok. Tabung masjid berjalan, jolok. Sebab tu Allah Ta'ala duk bagi kita duk jumpa dengan apa dia? Sedekah ni sehari berapa kali kita jumpa tuan-tuan? Pergi ke shopping mall ada orang minta derma. Pergi jolok duit dalam ATM keluar ada orang minta derma. Semua ada. Ni yang kedua, sedekah. Yang ketiga, jangan tinggal solat berjemaah kalau boleh. Solat jemaah tak semestinya di masjid. Buatlah kat mana pun. Nak dapat husnul khatimah. Yang keempat, Al-Quran jangan tinggal. Yang kelima, berbaktilah kepada mak bapak. InsyaAllah, kalau buat yang tu, dapatlah mati dalam keadaan husnul khatimah yang menjadi idaman kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa mu'minun billah wal yaumil akhir. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin selamat daripada neraka dan masuk dalam syurga. Nabi kata, siapa yang dia teringin, dia sayang, dia cintakan untuk dirinya diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka pastikan saat kematiannya itu benar-benar dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi kata, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata, siapa yang benar-benar sayang dan teringin nak mati dalam keadaan baik, dia nak mati dalam keadaan baik, dan dia nak masuk ke dalam syurga, dia nak bebaskan diri dia daripada api neraka, dia kena pastikan saat dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, kalimah yang ada dekat kalimahnya adalah kalimah la ilaha illallah, dan dia kena beriman benar-benar kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah kena terjemahkan la ilaha illallah dalam hidup. Tuan-tuan, kita hari ini siapa dia yang kita sembah? Kita kata Allah. Betul ke Allah? Allah yang sembah dalam semayang je kot, bukan yang sembah Allah dalam hidup. Betul tak saya nak tanya tuan-tuan? Tuan-tuan ni nampak macam kencing manis tinggi ya malam ni. Laih ya nampak. Nak kata tua tak tua mana pun. Dia nampak laih lagu kencing manis naik ya malam ni. Buat duduk ke depan saya kencing manis 19 belakang ni. Dia semangat pergi balong. Kita hari ni tuan-tuan,
kita sembah Allah dalam solat. Saya baca satu penulisan, siapa dia baru ni? Ulama apa ni, cendekiawan Islam. Kata silap dia daripada dia ni orang Mesir. Saya baca dalam satu posting share dalam Facebook. Apa Syekh ni kata tuan-tuan? Dia kata kita ni hari ni hanya sembah Allah dalam solat, bukan sembah Allah dalam hidup. Manusia lah ni sembah Allah dalam solat. Dia bukan sembah Allah dalam hidup. Apa beza orang yang sembah Allah dalam hidup dan apa beza orang yang sembah Allah dalam solat? Beza dia besar. Hari ini tuan-tuan semayang tazat. Saya semayang tazat. Kalimah yang kita ucapkan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar yang dipanggil sebagai lafaz intiqalat. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi bila mana kita keluar daripada solat, siapa yang sebenarnya yang kita besarkan? Siapa sebenarnya yang kita besarkan? Yang kita besarkan Allah ataupun sebaliknya? Tuan-tuan berdusta, tuan-tuan kata dalam ibadat berdusta luar salat. Allah Maha Besar, tak ada benda yang lebih besar melainkan Allah. Tak ada dah orang zat yang lebih besar melainkan Allah. Nipu. Hang keluar daripada solat kerana hang nak meeting, hang sanggup tinggal semayang. Kerana hang nak berjumpa dengan orang, hang sanggup tinggal semayang. Kerana keluarga hang sanggup tinggal semayang. Kerana kerja hang sanggup tinggal semayang. Allah yang hang besarkan ataupun siapa? Ni kata syirik dalam keadaan yang tak sedar. Tidak. Siapa yang nak mati benar-benar, dia nak masuk syurga, dia nak bebas daripada neraka, dia kena benar-benar beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Keterangan, hidup di dunia hanyalah sementara. Betul? Ngarang kita kata hidup di dunia ni sementara. Betul tak? Betul. Betul. Lama mana nak hidup? Dekat mati. Bila nak mati? Tak tahu. Lama mana nak hidup? Saya duk cerita banyak tempat dah tuan-tuan cerita ni. Pergi dekat masjid tuan-tuan, saya tak cerita, saya nak cerita pergi. Baru ni ada orang kampung, dekat-dekat kampung saya ni meninggal. Orang lelaki umur dia 61, 62. Dia balik daripada Bendang, dia buat Bendang. Balik daripada Bendang, dia duduk ni lah. Duduk dalam rumah dia. Duduk, bini dia ajak makan tengah hari, makan. Habis makan tengah hari, bini dia kata, jom abang kita pergi jemaah solat. Dia kata, tak apa, ambil lu, aku letih. Dia kata, nak rehat tak? Nak kena rokok bang sebatang dua, pergi kumayang. Mandi pun haram tak? Dia pakai kain tola ke, kain melekat ke tu. Habis dia makan, dia main duduk atas kursi malas kat luar rumah. Bini dia pun kemas makan, pergi mayang bah, habis mayang main gerak. Nak mayang. Gerak tak ada. Ninggal duduk atas kursi tu. Sakit apa pun tak? Telefon doktor, telefon anak dia pun panggil polis mai, ambulan mai, ambil pergi buat bedah siasat ke apa tu. Dia ambil doktor cek dia ubah 58 ke 60 begitu lah. Cek dipercayai mati ni akibat kena patukan ulang. Dan doktor suspek ulang yang patuk dia tu tedung selah. Tedung selah Pak Long boleh hilang nyawa. Dia ada lagi satu tedung yang tu tambah nyawa, nama dia tedung seluak. Hak tu mau patuk tambah nyawa. Hak ni tedung selah. Mau patuk hilang nyawa. Tu teka-teki Pak Long. Sebab tu tuan-tuan duduk sila dalam masjid ni jaga kot tedung selah masuk. Tak tahu batuk celah mana. Saya tanya dia pasal mana batuk. Tak tahu Zat. Rumah kami lah tak ada CCTV. Rumah orang kampung tak ada CCTV apa.
Dia duduk luar tu, duduk atas kursi malas, duduk. Tak tahu keras, mati, meninggal. Tu yang kata kematian ni jangan ada buat main Pak Long oi. Bila sampai dia masa la yastakhiruna sa'ah, dia tak mati walaupun dia takkan lewat walaupun sesaat. Wala yasdaqdimun, dan dia takkan cepat walaupun sesaat. Jatuh pokoknya, tulang rusuk patah 3, tak sampai ajal, tak mati. Dia ambil buah nyok tu, kera tak boleh naik, itu dia naik. Contohlah, bulan mat tergelincir, terjun daripada pucuk pokok nyok sampai ke bawah, tulang rusuk patah 3, tak sampai masa, tak mati. Tak mati. Pergi berubat apa lega, celah tu menikah pula seorang lagi. Tu cerai nampak. Mampu Pak Long tiap-tiap bulan nak kena cerita bab nikah 2. Baru nak semangat ngaji mampu tak ada lagu kerja manis naik sebut-sebut nikah 2. Mampu nak kena cerita bab nikah 2 kerak. Sihat celah tu tambah pula nikah. Tak sampai ajal, tak mati. Mai bila time sampai nikah, time sampai. Haram tak buat benda apa pun Pak Long oi. Jatuh boleh iyak, tak ada tulang rusuk patah, meninggal. Ni yang kata time, ni yang kata masa. Bila sampai, jalan. Sampai, jalan. Hidup di dunia ni sementara. Semua yang ada semuanya berbentuk sementara. Susah sementara. Ustaz, saya ni susah tak tahu nak abang Ustaz oi. Susah apa? Tak tahu, susah. Dak susah apa? Tak tahu nak cerita pun tak tahu tak tu. Tapi susah. Susah. Tak tahu tak susah. Lama mana susah? Tak lama tak nak mati. Dah mati tak susah dah. Saya ni Ustaz sakit, Allah oi, tak tahu nak abak lu tak oi. Sakit macam-macam. Sakit apa Pak Long? Tak tahu lah, tak macam-macam ni nyawa tak apa nak lepas. Ni nyawa tak apa nak lepas. Penat kau Pak Long? Betul ada lah juga Ustaz, tapi kuih teruk. Dulu tak main hujan baru penat, lah dengar guruh penat dah. Lah ni lagi teruk, tak ada guruh, langit hitam gelap sikit, penat dah. Tak lama Pak Long takat mati habis dah penat tu. Betul tak, tapi tak nak mati tu pun teruk juga. Nak buat lagu mana? Merokok kuat sangat dulu ni. Lepas habis sambung, lepas sambung Putin. Habis rokok skrik, balas rokok daun. Rokok daun dia ingatkan dia habis hisap tu habis dah. Tak lah, ada pasien baru pula. Dia pepak daun. Tanya dia ni, awak ni pepak daun. Nah, dia kata kalau ceramah ni yang ni tasbih kafarah. Penutup dia dah. Pepak daun. Alah penat. Sat ya Pak Long habis lah penat tu. Senang pun sat ya, tu habis lah senang tu. Tuan-tuan nak senang lama mana tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi saat dia senang, lepas tu susah, dia senang balik. Itulah hidup. Mana ada hidup Allah Ta'ala bagi senang memenyang, tak ada ujian. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Pak Long ni tua pada saya hidup. Adakah daripada mula hidup sampai lah senang memanjang? Tak ada. Hidup ni dia macam air di lautan. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Ombak, kadang-kadang sakan, kadang-kadang tenang. Hidup di dunia ni senang. Saya alhamdulillah dari bisnes saya senang. Senang bagus. Akan mai waktu susah. Sebab tu hidup jangan duk selesa sangat, sementara. Sebab tu tuan-tuan hidup di dunia ni jangan duk rasa lama sangat, sementara. Apa yang ada semuanya berbentuk sementara. Apabila ajal tiba, kita akan dijemput ke alam yang lain pula, iaitu alam barzah. Bila sampai dia masa, balik ke alam barzah. Kita tidak tahu bila kita akan menemui ajal.
Dan di manakah tempat kita menghembuskan nafas terakhir? Dan bagaimana keadaan kita di saat itu? Apakah dalam keadaan beribadat kepada Allah, maka mati kita dalam husnul khatimah, alhamdulillah. Ataupun mati dalam melakukan maksiat, mati dalam su'ul khatimah, na'udzubillah. Kita tak tahu nak mati macam mana. Sebab tu kita minta, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tu imam minta, tuan-tuan amin walaupun tak faham. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan yang baik, ya Allah. Amin. Minta amin. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan mati kami dalam keadaan yang tak baik. Amin. Bagus, bagus. Sebab tu kena minta. Oleh kerana kita tidak tahu bilakah saat kematian itu, maka kita kena perlu memastikan setiap gerak-geri kita dicatat sebagai ibadah. Kena pastikan kita ni, gerak-geri kita, perbuatan apa yang kita buat dinilai sebagai amal ibadah. Habis lagu mana Ustaz nak buat, Ustaz nak kata nak jadikan amal ibadah? Senang ya. Gerak-geri tuan-tuan nak jadikan amal ibadah ni mudah je. Caranya macam mana? Niat benda yang kita buat kerana Allah, jadi ibadah. Saya main mengajak malam ni niat betul-betul kerana Allah, bukan kerana endelok. Kalau niat kerana endelok, berkaitan dapat endelok tu lah. Betul tak belum? Niat kerana Allah, mau orang bagi endelok, alhamdulillah. Kalau tak bagi, tunggu. Bukan apa, takut mereka terlupa. Lepas tu tengok kalau duk kereta duk lama gear tak masuk lagi, cek balik dengan benda hari. Cakok ke tak lagi? Tuan-tuan tereteh tengok ustaz-ustaz yang mengajak. Tengok, bukan saya nak mengajak. Cuma bagi cadangan. Tereteh tengok. Buat lupa tengok bulan depan dia nak main tak? Tengok. Cuma jangan duk try malam saya, malam orang lain. Tengok. Niat bagi betul-betul main ni. Pak Long main mengaji pun niat betul-betul kerana Allah. Pak Long oi, jangan duk niat kerana lain. Niat kerana apa saja seronok dengan ustaz. Main tak ada apa, main seronok tu. Niat kita main ni kerana Allah. Duduk kita dikira amal ibadat walaupun mengaji kitab tanah beli. Tetap dikira ibadat. Dia. Ngaji tak buat lagu mana, pergi cari tak jumpa. Dia pergi cari kitab kedai sepepat, tobat lahum mereka mampu, tak jumpa. Pergi kedai sepepat Cina, tanya kitab 40 hadis jalan ke syurga. Lah Pak Long tak ada pergi kedai dah Pak Long. Kunah tengok Shopee tu. Kunah tengok Shopee tu, tahu Shopee? Habang kat anak amli tak kat Shopee, kunah dia keluar mai Pak Long. Shopee ni semua binatang duk ada dalam tu. Pak Long nak beli binatang apa semua ada Pak Long. Tolak salah di sisi undang-undang yang dapat tak jual Shopee tu, dadah tak jual, Tina tak jual. Ubat kuat Allah. Ada. Lagi balik download ni. Dia orang lelaki ni kalau sembang benda-benda lagu tu, dia download sungguh. Saya kena dah, saya mengajak digital. Saya kata ubat kuat pun ada. Habis kuliah, saya duduk makan kat luar tu, main Pak Long tu dia tunjuk handphone. Datang apa ustaz suruh download tak ni? Tu nak beli ubat kuat dah tu. Pantang cerita. Belilah Shopee Pak Long yang kitab ada. Bukan kitab payah-payah nak cari senang. Mai mengaji niat betul-betul kerana Allah. Niat kerana Allah depan. Sebab tu dia kata kena pastikan setiap gerak-geri kita dicatat sebagai amal ibadah. Kita wajib menjauhkan diri daripada melakukan dosa. Kerana kematian boleh datang pada bila-bila masa. Apabila melakukan ibadat salat, rasakan bahawa itulah salat kita yang terakhir. Dia kata dosa kita kena jauh. Saya nak bagi satu doa tuan-tuan amalkan lepas semayang. Saya tak mau tulis. Lah tuan-tuan tengok kamera ni macam-macam duk ada ni. Enggak ni kamera malam ni daripada cacak sebab kita buat kuliah di Palestin. Hak cakap ni tentera Al-Qassam. Lah saya nak minta ada kamera ni balik tolong ejah. Doa ni tolong baca lepas semayang boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma harimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Allahumma harimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Saya ijazahkan doa ni, amalan ni kepada tuan-tuan. Tuan-tuan amalkan lepas sembahyang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada tuan-tuan kemakbulan daripada doa ni. Amin ya Rabbal Alamin. Apa dia doa ni tuan-tuan? Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, haramkan diri aku ni daripada rasa lazat melakukan maksiat. Maksiat ni lazat tak tuan-tuan? Lazat. Maksiat ni lazat tak belum? Lazat. Lazat. Siapa kata maksiat tak lazat? Tu ujian kepada kita tuan-tuan ni. Ujian kepada kita. Lazat tak maksiat ni lazat? Siapa dia yang boleh tolong kawal kita daripada melakukan maksiat? Allah. Saya pun tak berani nak sembang kemas tuan-tuan babak maksiat ni. Sebab Allah Ta'ala belum uji saya. Betul tak belum? Sebab tu bila kita tengok orang diuji, jangan kita duk kata lebih kurang. Dia tu kena sebab Allah Ta'ala uji dia. Kita ni Allah Ta'ala belum uji. Kita ni Allah Ta'ala belum uji tuan-tuan. Ni saya nak sentuh sikit lah. Dalam bahasa yang terbaru ni mereka panggil singgung. Isu yang duduk berlegar dalam sosial media ni bab Ustaz Ebit Liu dengan Mondi tu, hai Indonesia. Lah heboh tuan-tuan. Tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Tak tahu. Siapa benar, siapa salah. Tak tahu. Sebab apa? Sebab tak tahu. Sebab kita tak tahu. Sebab apa kita tak tahu? Sebab kita tak tahu. Tak tahu mana kita tahu cerita tu. Lah kita duk dengar ni orang cerita tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku sebenarnya? Mana nak tahu? Orang cerita. Kita dengar orang cerita. Ada pihak yang mendedahkan, kita kada dengar. Mai tu perempuan tatu dengan ni apa? Saya itu diraba sama beliau. Saya diraba sama beliau. Saya dibawa datang daripada Indonesia, saya diraba oleh beliau. Kita mendengar. Saya nak abang betul-betul kat tuan-tuan lah. Saya nak abang betul-betul tuan-tuan. Lah ni kita tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Mondi itu betul, Ustaz Ebit salah ke? Ustaz Ebit betul, Mondi salah. Tak tahu. Lah saya nak abang kat tuan-tuan. Ni dia. Cuci tangan. Jangan duk sentuh apa-apa dalam isu ni. Silap sentuh, jadi fitnah. Jenuh jawab di hadapan Allah. Lah tuan-tuan, kita tengok macam saya tengok benda tu. Ya Allah, kau permudahkanlah urusan ni ya Allah. Kalau betul benda ni berlaku, jadikan ini maksiat yang terakhir untuk dia. Kalau benda ni tak betul berlaku ya Allah, angkatlah darjat dia. Ya Allah, berikanlah keadilan kalau benda ni betul kepada sesiapa yang teraniaya dalam isu ni. Cukup. Hak kita nak biulah sebab kita duduk sama-sama tu siapa? Ni saya nak abang, tuan-tuan ni, geng 4 lebih longgang, geng gulah marik tak ada kitab ni. Kitab tak ada, tak apa, janji faham. Pada duk kitab ada, tak faham. Tu cara nak jaga hati tuan-tuan tu. Tuan-tuan nak ustaz terang mana lagi tuan-tuan? Ha? Sebab lah ni kita suka tuan-tuan ni. Masalah kita lah ni, orang kita lah ni tuan-tuan pandai membaca. Nak cari orang buta huruf zaman lah ni payah. Payah. Nak cari orang buta huruf ada lagi lah. Ada. Tapi payah. Dulu orang buta huruf ni banyak sebab tak mengaji. Lah payah. Budak-budak alwi pun lah ni kata baca dah. Takat-takat duk ada handphone ni dia duk main ni. Dia kata baca lagu tu lah. Kita ni rajin membaca tuan-tuan. Tapi kita tak erti membaca. Kita pandai membaca dan rajin membaca. Tapi dalam masa yang sama, kita tak erti baca.
Macam mana tu saya tak faham. Faham ambil lah. Kita pandai membaca, rajin membaca, tapi tak erti membaca. Pandai membaca, ya pandai. Suka tak membaca? Suka, tapi tak erti membaca. Yang dia baca kesalahan orang, dia tak baca kesalahan diri. Betul tak? Suka. Sebut pasal orang, oh cepat. Tuan-tuan tengok, ada komen tu, ada komen tu. Nama dia netizen, ada komen tu. Allah, tuan-tuan, oi. Lepas kata ustaz netizen ni teruk, itulah orang. Kadang dia komen benda dia tak tahu. Dia bukan tahu apa pun, dia komen. Dulu dia tak komen dalam sosial media, sebab sosial media tak ada. Dia komen kot kedai kopi, dia komen kot rumah kenduri, dia komen lagu tu. Lah ada media sosial, semua komen dalam media sosial. Itulah sebenarnya perangai manusia. Ni tuan-tuan ni. Ni saya duduk cakap ni. Hak kamera tu dia rakam, hak telefon tu dia live. Ha ni live apa Facebook. Ha, dia tidur. Hak menegak lagu tu TikTok. Tuan-tuan, tapi saya nak suruh buat gitu, tuan-tuan tak dengar saya kuliah lah, tak payahlah, dia dah buat. Saya nak suruh buat apa? Saya nak suruh tuan-tuan buka TikTok tu, tuan-tuan baca komen dalam TikTok tu. Macam-macam. Habis tuan-tuan kata buka lah, tengok saya. Macam-macam. Macam-macam nak komen dalam TikTok orang. Macam-macam. Ustaz ni bodoh, kepala bapak hang. Hang baru tadi ingat. Contoh. Sebab tu saya tak nak baca komen tuan-tuan ni. Yang komen lah apa nak komen. Tuan-tuan nak halang orang komen lagu mana? Dia nak komen, komen lah. Oh ustaz ni tak betul awak. Hang tu betul sangat. Hang tu betul sangat. Ustaz ni tak erti, hang tu erti sangat. Mah hang erti main duk tadi mengajar aku nak dengar pula. Oh dia komen, dia komen. Lagi orang duk marah, lagi dia komen. Tu kata orang, tuan-tuan ni orang. Dia komen tu kadang-kadang, dia bukan tahu dia komen apa. Tambah hak bacui lagi, guna fake account komen. Hak tu lagi bacui. Dia pergi ambil satu gambar kantor dia isap rokok dulu. Boh dalam dia punya sosial media. Naya ayah kantor tu kena maki. Naya. Naya dia pergi ambil gambar kantor tu, dia bubuh. Orang berkata komen kat kantor tu, tua nak mampu tak sedap diri. Hang ni punya bodoh orang tua. Pergi orang tua tu. Pada orang tua tu kata apa pun. Kerja dia duduk kemul rokok daun tu. Handphone pun tak ada. Pergi ya kena maki. Ni zaman lah ni tuan-tuan oi. Sebab tu saya nak abang cuci tangan. Doa, ya Allah, tolonglah ya Allah haramkan diri aku ni daripada rasa lazat buat maksiat dan anugerahkan kepada aku ni ya Allah rasa lazat untuk melakukan ibadat. Amin. Ya Rabbal. Silakan azan. Kita sambung pula. Silakan. Bang, dekat-dekat bang Kalau itu saya pesan lagu tu, Tok Bilal tu tertukar, dia pergi qomat. Ni bang, jangan qomat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila melakukan ibadat salat, rasakan bahawa itulah salat kita yang terakhir. Apabila berpuasa di bulan Ramadan, rasakan itulah Ramadan yang terakhir buat kita. Mungkin tahun depan kita tidak lagi berpeluang menikmati pahala besar dari Ramadan itu. Begitulah hendaknya keadaan kita apabila melakukan ibadat yang lain. Dia kata, bila buat ibadat di Pak Long, kena anggap itulah ibadat kita yang terakhir kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, biasa dengar tak nama seorang sahabat Nabi, Thauban? Sayyidina Thauban radhiyallahu an. Thauban ni tuan-tuan, dia ni dalam riwayat cerita payah nak meninggalkan solat berjemaah dengan Nabi, melainkan dia sakit ataupun apa-apa yang menghalang dia. Lain pada tu dia takkan tinggal. Dia main semayang, dia akan duduk satu tempat yang tak kacau orang, ujung tu.
Satu hari tuan-tuan, Nabi pi nak semayang subuh. Nabi tengok tempat Sauban tu tak ada orang. Nabi pun tanya sahabat, mana Sauban? Ada siapa nampak tak? Sahabat kata tak nampak ya Rasulullah. Tak apa, tunggu dia sat, duduk. Tunggu. Sebab dia tak pernah tinggal solat berjemaah dengan Nabi, Sauban ni. Sampai seorang sahabat mai, ya Rasulullah, masa kita nak habis dah ni, waktu kita nak habis dah ni, jom kita semayang dulu. Nabi kata, Sauban tak sampai lagi ke? Tak ya Rasulullah. Tak apa, jom kita semayang dulu. Habis semayang, Nabi tanya sahabat, siapa yang tahu rumah Sauban? Jom bawa aku pisat, aku nak pergi tengok dia. Sahabat membawa. Daripada Masjid Nabawi ni, tempat Masjid Nabi tu, nak pergi ke rumah Sauban 3 jam jalan. 3 jam Pak Long oi, jalan. Tak tinggal solat berjemaah dengan Nabi. Kita rumah dengan masjid, naik motor, gear 3 tak ada masuk. Sampai dah, haram tak pernah main. Buat kenyih tak puas hati. Buatlah kenyih tak puas hati. Buat kemang-kemang hidung tu. Tolong. Banyak dah orang meninggal dia buat kemang hidung tu kat saya. Sauban berjalan 3 jam daripada Masjid Nabawi, Masjid Nabi, nak sampai ke rumah Sauban. Nabi berjalan 3 jam. 3 jam pi, 3 jam balik, 6 jam. Tak nak tinggal semayang dengan Nabi. Pak Long, jauh kita dengan sahabat Pak Long jauh. Sampai di rumah Sauban, Nabi panggil salam. Bini Sauban keluar dalam keadaan teriak, ya Rasulullah, Sauban dah meninggal dunia. Nabi sedih tuan-tuan. Nabi kata, patutlah aku tunggu dia hari ni, dia tak sampai. Dia meninggal semalam ya Rasulullah, Sauban meninggal. Nabi kata, izinkan aku untuk melihat dan menatap jenazah Sauban. Silakan ya Rasulullah, naik. Tengok Sayyidina Sauban. Bila tengok tu tuan-tuan, Nabi sedih. Bini dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, sebelum Sauban meninggal, dia sempat menyerit 3 perkataan. Ngucap-ngucap lah, la ilaha illallah tu ngucap lah. Cuma sebelum dia nak mengucap tu, aku ngajak dia mengucap, dia menyerit 3 perkataan. Apa dia? Yang pertama, awak dekat sangat, pasal apa tak jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, awak separuh, pasal apa tak semua. Yang ketiga, pasal apa lama awak tak baru. Terjemah bahasa kita. 3 perkataan tu Sauban sebut. Yang pertama, pasal apa dekat awak tak jauh. Yang kedua, pasal apa separuh tak semua. Yang ketiga, kenapa lama awak tak baru. Saya tak faham ya Rasulullah, pasal apa yang dia menyerit lagu tu. Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala turunkan. Yang pertama Nabi kata, wahai isteri Sauban, jangan kamu menangis tentang pemergian Sauban, dan jangan kamu risau kerana dia menyerit 3 perkataan tu. Yang pertama dia menyerit, pasal apa dekat awak lah tak jauh. Daripada rumah kamu nak sampai ke masjid aku, perjalanannya 3 jam. Setiap waktu Sauban akan berjalan. Setiap hari Sauban akan berulang. Ketika mana Sauban nak mati, Allah Ta'ala tunjukkan pahala ulang alik dia daripada masjid berjemaah. Tu yang Sauban menyerit, ya Allah, awaklah rumah aku dengan masjid ni dekat sangat, pasal apa tak jauh lagi. Tak long ni buat betul-betul. Sauban kata awak yang dekat sangat, pasal apa tak jauh.
Yang kedua, Sauban kata, pasal apa separuh? Awak tak semua. Satu hari Sauban ni, dia nak makan dalam dalam orang kata apa, poket baju dia tu tak ada apa dah. Sauban nak makan lapang. Sauban nak makan ni lapang. Yang ada pada Sauban hanya sebiji buah kurma. Tengah-tengah dia lapang, dia nak makan. Mai budak tu habaq dekat dia. Satu budak, bukan anak dia. Satu budak mai habaq dekat dia. Pak cik, saya lapang. Sauban kata, lapang? Tak makan pagi? Tak makan cik. Hang tak makan, pak cik pun tak makan lagi. Nah, ambil kat hang setengah. Sauban koyak setengah lagi kat budak tu makan. Dia makan setengah. Masa dia nak mati, Allah Ta'ala tunjuk pahala dekat dia. Dia kata, siapa yang bagi separuh, awak tak semua. Tu dia, tu taraf Sauban. Tambah kita Haji Sa'ban. Sauban. Lepas tu yang ketiga, ya Rasulullah, pasal apa lama awak tak baru? Ketika mana Sauban nak keluar daripada rumah ni, nak pergi ke masjid aku untuk sembahyang subuh, perjalanan ni sejuk. Kebiasaannya betul tak Sauban akan pakai 2-3 lapis baju? Betul ya Rasulullah, dia akan pakai 2 lapis baju. Baju yang baru dia pakai di dalam, lepas tu dia ada macam baju luar jaket tu, nak bagi panas kan. Hak baju di luar tu buruk sikit, hak dalam elok. Pasal apa? Waktu dia berjalan, kadang-kadang angin mai, debu pasir akan kena dekat baju dia. Biar yang buruk ni kena debu pasir, sampai dekat masjid dia akan buang yang buruk tu, dia pakai baju yang baru untuk sembahyang. Satu hari ketika mana Sauban berjalan, dia tengok ada seorang wanita dengan seorang budak sedang tidur di tepi tu. Seorang mak dengan seorang anak tu tidur dalam keadaan kesejukan. Sauban buka baju yang di luar, dia selimut wanita tu dengan anak tu. Allah Ta'ala tunjuk dekat dia pahala. Dia kata, awak yang aku bagi yang lama, awak aku tak bagi yang baru. Kalau aku bagi baru, pahala lebih banyak daripada aku bagi yang lama. Tu dia Sauban. Tuan-tuan pun silap-silap, mana kita tahu, duduk menyeri sebelum nanti. Awak lah tak beli. Pasal apa? Tuan-tuan tengok masa tu pahala main mengaji tak ada kitab dengan ada kitab. Allah Ta'ala tunjuk. Jangan duk marah pula, ni contoh. Tak boleh kan contoh lagu tu? Tuan-tuan mau menyeri. Awak lah tak ada. Pasal apa tak ada? Betul-betul Imam pergi ni tak bang. Imam kata betul lelaki hang tengok pahala pergi kuliah. Tara tak ada kitab pun pahala banyak, tambah ada kitab. Pak Long, beli kitab Pak Long. Kok menyesal waktu nak mati Pak Long, sekian dimaklumkan. Apabila berpuasa di bulan Ramadan, rasakan itulah Ramadan terakhir buat kita. Ni tuan-tuan, Ramadan nak mati tak lama dah. La Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Tahiyat awal, kok mana? La Rabiul Awal, tinggal Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. 5 bulan lagi masuk bulan Ramadan. Sat ya tuan-tuan ni, ma'bud ta'bud pula. Ta'bud. Ta'bud ma'bud. Duk bertempik gitu. Tuan-tuan agak-agak lah maklum, agak-agak lah dan tak nak main Ramadan ni untuk kita. Ramadan ni kok mana pun dia nak main. Tuan-tuan buatlah kok mana pun Ramadan ni dia tetap main. Setuju? Kok mana pun dia main Ramadan ni, dia main Ramadan ni. Sama ada kita sempat nak bertemu dengan Ramadan ataupun tidak, tu ya persoalan kita. Sama ada kita sempat ataupun tak sempat nak bertemu dengan Ramadan. Sama ada kita dan ataupun tak dan.
tahan nak bertemu dengan Ramadan. Kok mana Ramadan tu dia tetap mai. Dia tetap mai, tetap dia mai. Sama ada kita dan ataupun kita tak dan, tu ya. Kalau dan, alhamdulillah. Mau tak dan, na'udzubillahi min dzalik. Habis dah, tak ada nak rabut dah pahala Ramadan, tak ada nak rabut dah apa rahsia, apa kelebihan yang Allah Ta'ala bubuh dalam Ramadan, tak ada nak rabut dah. Sebab tu dia kata, mungkin tahun depan kita tidak lagi berpeluang menikmati pahala besar dari Ramadan itu. Takut-takut tahun depan tak ada dah. Yang kata afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah sedekah pada bulan Ramadan. Mai tahun depan tak ada dah. Tak ada dah. Faham tak? Tak ada dah. Habislah Ramadan itu. Mayang terawih pun tegak itu lah. Hak tuan-tuan duk buat main-main. Malam pertama penuh, malam kedua penuh, 10 pertama penuh, 10 kedua penuh, 10 ketiga. Tinggal orang asli tu. Hak mai duduk serah pertama tu hak jenis pepak mi pun tak apa nak putih dah. Tahu tak? Kacik mi pun tak apa nak putih dah. Ni diam. Tinggal gusi. Gusi tu pula tumpui. Kalau gusi orang muda ni dia tajam kat ni tumpui. Tanya dia awak paling teruk sangat. Allah dia kata nak boleh pepak mi ni pun jenuh. Makan buah jeri jadi bola futsal. Pepak kanan dia swing kiri. Pepak kiri dia swing kanan. Dah lah telan gol lagu tu ya. Masuk sebiji, terbit pula pun sebiji. Habis aku tu lah Pak Long. No kita duk main duk buka puasa kat masjid. Kita dah habis dah. Berapa ramai dah? 5 bulan lagi. Tak lama dah tak nak. Tak lama. Tui, tak lama. Tapi tak tahu hang dan ke tak dan. Dah mudahan dah. Allah Ta'ala memilih kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita juga mestilah rajin beristighfar. Berselawat ke atas Nabi SAW. Dia kata. Ni duk sambut apa nama Maulidul Rasul ni. Tuan-tuan, sambut Maulidul Rasul ni bagus. Bagus tak Ustaz? Bagus. Siapa kata tak bagus? Bagus. Duk selawat amat-amat bagus tak? Bagus. Saya pagi tadi pun ceramah dekat dengan Pendang. Satu pondok buat Maulidul Rasul. Dekat 1000 ramai tuan-tuan, ramai. Alhamdulillah. Ramai. Belarak semua geng-geng veteran. Sebab tu saya buat kat sekolah saya itu kat 1000 orang lebih mai. Pi ambil apa nama minta polis jaga jalan. Polis kata Ustaz, tahun ni kena bubuh ambulan kot kat belakang. Saya tahu siapa tak tuan? Allah tahun lepas kami tengok semua ranum lah kau. Takut rebah. Saya kata biar pilih rebah cinta kat Nabi pada bawa van ambulan ambil bawa van jenazah. Rebah boh lah kena terus hantar berek bujang. Jalan tuan-tuan, orang tutup jalan tu. Saya tengok maklum tu bertongkat jalan. Ada satu tok tu bertongkat. Saya kata tok tak duk pi kot. Allah tak nak pi juga. Saya kata teruk tu, oi jauh ni kita nak jalan kat 4 kilo. Kat 5 kilo. Tak apa nak pi. Ish, saya kata orang tua ni ketegang ni ingat nanti. Tok duk tu. Saya pun abang kat budak tu jaga tok tu. Usit. Sampai balik, saya pun dekat-dekat nak balik, saya beralih belakang, tak ada. Saya balik sampai ke sekolah. Saya duduk tunggu dia, tak ada. Lah kali polis sampai. Saya tak habis dah belakang tuan, habis. Saya lah kali Ustaz. Orang tua ni tak balik. Orang tua mana? Tungkan. Itu ada satu budak, saya main Ustaz, dia cari bawah. Saya kata, tok tu mana? Tu dah ada kat kemah. Saya pergi tengok duduk tu. Duduk dengar Iwan dan duduk menyanyi. Saya kata, celah mana orang tua ni potong aku? Hebat tu. Saya kata wali orang tua ni. Saya ingat wali. Saya pun pergi kat dia, Tok. Okey Tok. Okey, tak ada apa. Tok potong saya celah mana? Tak potong. Lepas tu saya tengok Tok tak ada. Tok pitang tu tak larat. Tok kena balik. Alah kata dia. Haram tu terkena kan. Dia berjalan sikit, dia tak larat, dia kena balik Mula kemas rebah pun tak apa. Belarak.
Tua-tua pun melarak, kemah balong oi. Baguslah buat Maulidur Rasul, babak seekor lembu. Babak seekor lembu. Bagus tak buat? Baguslah kita nak menzahirkan kecintaan kita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalahnya dia bukan stop takat tu saja. Tuan-tuan belarak. Balik belarak, solat lohor pun haram tak mayang kat masjid. Hak kelaku lagu ni banyak. Hoi, pagi tengok dengan samping apa? Hoi. Siap dengan tanjak oh. Kerih dua. Nak belarak ni kerih dua. Tapi kerih hulu pun tak boleh cabut, gam. Kemah. Oh, dia pahlawan Melayu. Orang bang lohor haram tak naik mayang. Maulid mendatang apa? Saya nak tanya tuan-tuan kalau perangai lagu ni. Nak buat mendatang apa? Kuliah haram tak mai? Dia tak? Kuliah haram tak mai? Hak tu lah aduh mai. Kena ustaz apabila lagi? Benar. Mai ustaz tak ada nama? Geng tu. Orang asli tu. Orang asli masjid muka tu. Dulu ada 10 orang dengar kuliah, tinggal 8. 2 mati Covid. 2 mati sebab Covid. Ni dia nak main pula apa dia act ni. Hak virus act ni. Ha. WHO abang. Dia main hak ni balong lagi sakam pada Covid. Juta akan mati main mendatang ni. Lepas tu lepas syorkan untuk kita nak berhadapan dengan virus act ni, lepas syorkan penduduk-penduduk bumi ni pilah cucuk ambil vaksin. Cucuk pula. Hak tu baru betul. Dia cucuk di sini, dia cucuk di sini. Saya abang dah kat bini saya. Kali ni aku kalau nak cucuk, aku tak bagi cucuk dah. Tanpa lah bau. Melecak tak dengar itu 3 jarum pun. Tu bini saya kata nak cucuk tanah. Aku dah silap pungkuk. Dia cucuk, anda cucuk sangat. Anda cucuk sangat. Balong dia nak main pula. Ni balong ni. Tak tahulah macam-macam lah. Dulu ada 10, mati 2 Covid. Tinggal 8. Pak kenci mana? Tak duduk dalam masjid. Jenis duduk pulang pergi belayang kram. Kira mereka bersila pun dekat tengah belayang. Yang kenci mana? Mereka bisa okot daun. Kita nak masuk pun macam duk kata lah. Pak orang yang kenci mana? Hadis okot daun kat pintu di jamban. Mereka duduk dengar speaker luar. Macam duk kata lah. Duk mengkik kerap tak elok lah. Ustaz duk tengok tu. Kawan dia duduk tepi tu tak okot skrik kot tu. Tu lah. Duk kot luar ni mungkin okey dah. Tak boleh pahala penuh boleh setengah. Dia kata. Dia ingat pahala Tok Wan dia kot. Tak boleh penuh boleh setengah. Tinggal 4 depan Ustaz. 4. 2 pula dah. Lena. Panggung tunduk, loop. Panggung tunduk, loop. Tinggal 2. Ustaz tu gagah ngajak terajam nak bunyi. Bila duk tengok 2 ni pun pelik, duk senyum memanjang. Cerita ba'azab kubur pun dia senyum. Cerita neraka pun dia senyum. Habis mengajak cek-cek, duk senyum 2 orang tu pekak, haram tak dengar apa. Terang saja dalam malam tu Ustaz tu. Mampui. Tak lagu tu yang duk ada balong mai tambak belarak maulid, lepas balik nerah. Ni saya bukan nak peleceh dah. Buat tu bagus dah. Tak kira kata, hey Ustaz, duk peleceh pula amalan Maulidur Rasul. Dah. Tak ada bid'ah buat. Cuma nak abang, dia bukan takat tu saja. Faham tak? Dia bukan takat tu saja. Ni tuan-tuan ni dia kata ni. Selawat. Hang sayang dekat Nabi, selawat. Nabi kata pada dia, man nasiya salata alayya. Siapa hak dalam sehari dia lupa nak selawat dekat Nabi. Sehari tu lupa nak selawat dekat Nabi. Nasiya tariqan ilal jannah. Allah akan bagi dia lupa jalan nak pergi ke syurga. Na'udzubillahi min. Lupa jalan nak pergi ke syurga.
Hang lupa selawat dekat kekasih aku bagi hang lupa jalan ke syurga. Hang lupa nak selawat dekat kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi, aku akan bagi hang lupa jalan ke syurga. Na'udzubillahi min dzalik. Selawat. Dia kata, kita mestilah rajin beristighfar, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berzikir kepada Allah. Sebab tu balong dia kuih tua, jari ni duk kena ada tasbih dah. Kuih tua dia kena ada tasbih dah balong. Dia jari kita ni dia ikut umur. Betul tak? Tangan kita ni pegang benda dia ikut umur. Dulu masa muda-muda duk pegang duit. Mai tua pegang ubat. Dulu kira duit lah kira ubat. Ni belum subuh 2. Ni tengah duk makan 2. Ni Allah ubat penyakit macam-macam. Rumah tu adik sikit pada farmasi lah. Adik sikit pada farmasi lah rumah tu. Macam-macam ubat tu ada. Tak long beli tasbih digital tu tekan. Korang-korang lah duk main TikTok tu. Ni relah sama nek dengan cucu. Cucu tengok kartun, Tok Wan tengok gambar orang duk golek. Ni dia. Masa tok duk tepi dia relah cepat sikit. Hak ni aku meluat duk tengok TikTok ni, kes video lagu ni aku Allah. Habis pahala maghrib aku tadi. Tok mangkit pergi ambil ayak dia tarik balik mana hak tak ni Hak ni lah panggil Pak Long matang janggut ni. Ni bukan cerita Pak Long tak lain ni. Pak Long matang janggut ni. Korang Pak Long biar ada tasbih dekat tangan. Biar ada tasbih dekat tangan. Tak kira apa yang kita nak kena buat. Antara zikir yang perlu kita perbanyakkan ialah menyebut kalimat tauhid sekurang-kurangnya 200 kali sehari. Ada orang kata, Ustaz, bukan tasbih tu bid'ah, Ustaz. Lah kita ni, Ustaz, Allah Ta'ala bagi jari, Ustaz tu tengok jari. Jari kita ni pun, Ustaz, dia ada ni, petak-petak ni. Biar dia nak kira, Ustaz. Duk guna tasbih buat apa? Tasbih tu alat. Nak membantu kita kepada zikir. Apa salahnya? Alat. Kalau nak ikut bid'ah, tuan-tuan duk beli sejadah yang ada tekan-tekan tu. Sujud, dia berzikir. Okey, duduk antara dua sujud tekan Rabbighfirli, dia ajak kita baca doa. Duk tahiyat tekan tahiyat. At-tahiyyat, orang yang baru nak belajar solat. Yang tu alat untuk membantu dia. Dia nak belajar solat, silakan. Harus. Ni macam saya nak mengajak tuan-tuan, ni alat ni. Mengajak ni ibadat. Ibadat ke tak belum? Ngaji ibadat. Mau tak ada mendatang ni memudahkan saya mengajak ke ataupun menyukarkan saya mengajak? Bukan ni. Dulu zaman Nabi mengajak mana ada mikrofon. Tambah dia buat live lagu ni lagi bid'ah. Awal lagi masuk neraka. Ni nama dia memudahkan. Hang nak guna jari, guna. Hang nak guna batu, guna abuh batu selungguk. Jawab jangan mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia ambil batu tak sebelah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hai, tak habis-habis lagi kau ni. Subhanallah. Celek-celek mata jenuh, cucu duk tambah kat tepi. Sampai ke senja tak habis duk zikir hang tu. Cucu duk tambah kat tepi. Sebab tu kita beli tasbih. Lah, ada budak digital. Kadang-kadang kita duk tengah zikir, tuan-tuan. Duk tengah zikir, bini panggil, abang, gas habis. Ha? Gas habis? Ha. Berapa saya tahu. Jadi tak belum? Lah beli hak tekan tu. Tekan, cukup 100 dia ketak. Grrr. Cukup dah 100. Tekan pula. Grrr. Cukup 100. Tak ada apa, beli. Dia kata 100 kali la ilaha illallah pada waktu pagi dan 100 kali pada waktu petang. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan membiasakan diri menyebut kalimat tauhid itu, Allah akan membantu kita di saat sakaratul maut dan menjadikan kalimat itu sebagai kalam terakhir
kita ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah bulan depan kita baca hadis yang keempat, iaitu wudu dan membaca doa selepas wudu. Wallahu a'lam. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, ada 2-3 benda saya nak mengumumkan kat tuan-tuan. Yang pertama, sekali tuan-tuan tengoklah dekat pintu-pintu keluar tu, ada tabung-tabung besi, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan boleh ambil, tengok tabung tu dekat luar, jangan duk ambil pula. Tengok tuan-tuan yang nak menyumbang untuk tabung pendidikan dan kebajikan Mahat Tahfiz kami Yayasan Ar-Riyadah ni, dialu-alukanlah tuan-tuan, boleh lah dekat pintu keluar. Yang kedua, dekat belah kiri saya, belah kanan tuan-tuan ni ada meja kat luar tu, kaita saya tu. Macam biasalah, ada top koko tuan-tuan boleh dapatkan. Ada parti krem RM22, yang secet RM22, yang kotak harga RM25. Dan juga tuan-tuan boleh dapatkan resit wakaf pembangunan pondok Yayasan Ar-Riyadah yang saya umum pada bulan lepas. Saya nak kena settlekan tanah tuan-tuan. Dulu 2 tahun lepas, dekat seberang Perak di Al-Ustaz ni, saya ada bangunkan satu surau. Lepas tu ada orang wakaf 2 keping tanah di sebelah kembang dengan tu, dan saya beli pula satu lagi di belakang untuk kami nak buat pusat pengajian, iaitu pondok warga emas dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Mahat Tahfiz. Di samping duit tu juga saya nak gunakan segera tuan-tuan untuk saya membaiki pondok hak ayah saya buat di Kok Diang, hak arwah Tok Wan saya dulu ni. Ada 30 buah pondok warga emas. 20 ni dah lebih 20 tahun dah. Yang 2 biji tak boleh pakai sebab wiring dah bermasalah. Jadi kita nak buat wiring lain, lepas tu kita nak perbaik 2, 3, 4 kerosakan. Dan keseluruhan 20 pondok yang buat 20 tahun dulu ni pun kena repair dah semua. Jadi wakaf daripada tuan-tuan tu memang sangat-sangat dialukan lah. Yang pondok yang kita nak buat dekat Al-Ustaz ni tuan-tuan, 1 kaki persegi tanah dengan bangunan RM100. Kalau tuan-tuan ada RM100 boleh pergi bagi. Tak ada RM100, ada 50 pun boleh bagi. Nak 20 pun ada. Tak ada berapa pun bagilah setakat berapa yang ada. InsyaAllah tuan-tuan. Dekat tu dia ada nombor akaun bank. Tuan-tuan boleh jugalah transfer insyaAllah. Wallahu'alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.